Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita akan berbincang tentang ke mana arah hala tuju negara kita. Dan bersama saya ada kita punya pembahas yang sudah menjadi tetap dalam ruangan kita ini, iaitu Cik Harun. Ada kemungkinan ada orang lain lagi akan join lepas ini. Biasalah, orang kita ni dia macam enjin bakar. Dah mula panas tu barulah dia orang nak berbincang dan sebagainya. Cik Harun, Ya. khabar? Kita satu minggu kita tak ke udara kerana saya mempunyai agenda yang lain, yang clash dengan jauh luar kita ini. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah tentang hala tuju negara kita. Kalau kita melihat kepada perlembagaan yang telah kita terima sebelum daripada mencapai kemerdekaan, walaupun perlembagaan ini mereka bentuk oleh negara-negara Commonwealth, termasuk juga bekas penjajah kita, British. Tetapi saya lihat ia mempunyai suatu hala tuju yang jelas, iaitu sebagai sebuah negara yang mempunyai kedudukan yang istimewa dari segi Islam dan bangsa Melayunya, tetapi tidak melupakan kedudukan orang lain. Jadi maknanya sebuah negara kebangsaan yang mempunyai asas-asas keagamaan yang kukuh dan menghormati sifat-sifat kepelbagaian bangsa, rupa bangsa dan ras dan sebagainya. Itu jelas. Kalau sekiranya kita mengikuti kemerdekaan ini dengan sepenuhnya, perlembagaan ini dengan sepenuhnya, maka itulah hala tuju negara kita begitu jelas sekali. Cuma kadang-kadang kita berbincang sama ada negara kita ini merupakan sebuah negara sekular ataupun negara Islam. Itu satu persoalan. Sama ada negara kita ini negara kebangsaan yang berteraskan Melayu ataupun berteraskan kepelbagaian kaum, multirasial dan sebagainya. Sedikit sebanyak, tetapi inti perlembagaan itu jelas. Tetapi apabila kita sudah merdeka dengan segala kebaikan dan keburukannya, kita cuba mengisi kemerdekaan kita dan kita mempunyai berbagai-bagai parti politik, ideologi dan sebagainya. Saya secara peribadi berpendapat semakin lama semakin kabur tentang hala tuju sebenar kita. Apakah kita masih lagi merupakan sebuah negara kebangsaan yang ada asas-asas keislamannya, dan bagaimana kedudukan Islam, bangsa Melayu, orang Melayu, kaum Bumiputera dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang berlegar di kepala kita. Jadi Cik Harun, saya nak Cik Harun mulakan perbincangan kita ini. Pandangan Cik Harun tentang hala tuju negara kita dan bagaimana kita akan cuba mendekati, cuba memahami apa hala tuju sebenar yang ada pada kita. Apakah ada hala tuju ataupun kita berjalan meraba-raba, kata orang wayang kulit, sambil berjalan sambil berfikir. Cik Harun, silakan. Okey, Datuk. Terima kasih, Datuk. Ya. Pada asasnya ada benar apa yang Datuk terangkan tadi tentang bagaimana negara kita ini dibina selepas mendapat kemerdekaan, yang berteraskan kepada suatu perlembagaan yang dikira
menjadi suatu teras kepada panduan bagaimana negara ini hendak dibawa, dipimpin dan juga diperintah. Jadi dalam konteks perlembagaan ini, saya rasa memang jelas kiranya seluruh rakyat dapat memahami aspirasi perlembagaan itu sebagai satu acuan utama dalam usaha untuk kita membina negara ini. Tetapi saya juga melihat dan boleh juga bersetuju dengan Datuk dalam konteks bahawa kita tidak melihat satu bentuk yang jelas hala tuju mana yang hendak kita bawa negara ini apabila kita melihat kecamukan ataupun perkara-perkara yang kita sedang hadapi sekarang dari segi ketidakstabilan politik, perpaduan di kalangan bangsa-bangsa rakyat di negara ini dan juga dari segi ketidakstabilan ekonomi dan banyak perkara yang sebenarnya yang mengganggu sesuatu yang dapat membina negara kita ini dalam bentuk acuan-acuan dari segi bagaimana sistem pendidikan kita dapat diterima oleh semua masyarakat, tak kiralah mereka orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil dalam contoh tentang pendidikan misalnya, kita pecah pada beberapa bahagian. Pendidikan untuk kebangsaan dan juga ada pendidikan aliran Cina dan juga aliran sekolah Tamil. Jadi kalau kita melihat di sini, kita berhadapan dengan masalah ini yang akan membawa impak ataupun masa depan yang tidak jelas. Bagaimanakah bidang pendidikan ini dapat membina kesatuan bangsa berasaskan kepada suatu dasar pendidikan yang mendatangkan keharmonian kepada kehidupan, satu dasar pendidikan yang dapat menjamin kelestarian kehidupan masyarakat pelbagai agama dan bangsa. Ini di antara satu contoh bagaimana kita mempersoalkan tentang dasar pendidikan itu sendiri. Jadi ini mungkin sebahagian daripada apa yang saya nak jelaskan sebagai mukadimah untuk kita teruskan perbincangan seterusnya, Datuk. Encik Arun, kalau kita balik kepada perkara yang paling basic, iaitu rupa bangsa. Jadi, apakah rupa bangsa yang sedang kita bentuk untuk sebuah negara kita? Kita kata kita masih lagi dalam proses membina negara bangsa. Tetapi rupa bangsa itu sendiri, sama ada kita sudah jelas ataupun tidak. Orang Melayu mengatakan ini adalah sebuah negara Melayu. Dari segi sejarahnya, dari segi realitinya, dan cita-cita masa depannya, ia negara Melayu. Ada pula kalangan orang Melayu, Islam sendiri, sebab Melayu itu dengan Islamnya sinonim. Orang Melayu Islam mengatakan ini sebuah negara Melayu itu salah. Kerana kebangsaan itu berasaskan kepada Asabiah yang terlarang. Maka mereka mengatakan bahawa kita adalah sebuah negara Islam yang sifatnya universal, di mana kita menerima orang bukan Melayu, orang bukan Islam, berasaskan kepada dasar-dasar Islam yang begitu terbuka dalam menentukan rupa bangsa. Tetapi bagi orang bukan Melayu, bukan Islam, mereka mengatakan, untuk mengatakan bahawa ini adalah negara Melayu, bangsa ini adalah bangsa Melayu, adalah amat salah. Kerana kita adalah negara berbilang bangsa dan rupa bangsa kita adalah rupa bangsa. Ada persoalan di situ. Yang kebanyakan daripada mereka mengatakan rupa bangsa Malaysia. Maka lahirlah Malaysia.
Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita. Jadi dari segi rupa bangsa sendiri pun, saya tak tahulah Cik Arun sama ada kita ada ataupun tidak. Kemudian dari segi keagamaan, apakah kita ini adalah sebuah negara agama ataupun sebuah negara sekular ataupun bagaimana? Tidak agama, tidak sekular. Sama ada kita ini sebuah negara demokrasi kerana ada pilihan raya ataupun kita sebuah negara autokrasi yang ada mempunyai kuasa raja-raja kadang-kala dapat kita lihat sebagai suatu kuasa penentu dalam sesuatu yang rumit. Ataupun negara sebagaimana disebut oleh Al-Maududi sebagai demo autokrasi ataupun demokrasi terpimpin yang disebut oleh Soekarno. Ini perkara-perkara ini. Mungkin saya nak bagi pilih kepada Cik Arun. Dari segi demokrasi sendiri, sekarang kita sudah ada satu akta, iaitu Akta Lompat Parti. Mungkin pada waktu sekarang ini, kita rasa akta ini suatu akta yang positif kerana boleh menghalang. Kata orang kan, monyet lah, katak lah, nak melompat ke sana ke semari yang menyebabkan politik dalam negara kita tidak stabil. Tetapi dalam konsep yang ideal, Akta Lompat Parti ini merupakan suatu akta yang lemah yang telah meletakkan demokrasi negara kita ini sebagai bukan benar-benar demokrasi ala barat yang terdapat di England, di US, di negara-negara Commonwealth dan sebagainya. Ini semua yang ada di sini dan kalau saya katakan negara kita masih cacah merebak. Bagaimana kalau cacah merebak ataukah kita gagal dalam masa selama 60 tahun, 70 tahun membentuk negara bangsa ini? Ini Cik Arun. Cik Arun pilihlah mana satu persoalan satu-satu kita ulas secara terperinci. Bagaimana Cik Arun kata tadi? Okey, terima kasih Datuk. Ya. Secara keseluruhannya, apabila kita membincangkan tentang konsep kenegaraan, dari ketuanan dan sebagainya, yang kita lihat dari segi perspektif sejarahnya. Jadi dia bergantung kepada sudut mana kita melihat. Dari segi sejarahnya, kalau jadi sejarahnya memanglah negara ini asalnya negara orang Melayu. Ya. Negara orang Melayu daripada dulu sampai sekarang ini ketuanan Melayu. Dan kemudian dari segi undang-undang pun asas kepada undang-undang Islam. Ya, undang-undang tentang kanun Melaka dan sebagainya itu kalau dilihat dari segi sudut sejarah. Jadi bagi mereka ataupun bagi kita orang Melayu ini, kalau kita melihat dari sudut sejarah, itu adalah jalurnya. Ya, jalur bagaimana negara ini dibina ya dari segi asal usulnya. Dan kemudian datang kemerdekaan ya. Dan bila kemerdekaan itu ya telah dibina berasaskan kepada satu bentuk perlembagaan di mana intisari kepada perlembagaan tersebut ya telah menjamin hak-hak yang tertentu ya kepada bukan Melayu, orang bangsa Cina, bangsa India, kaum Bumi Putera di Sabah dan Sarawak sebagainya itu dinyatakan secara jelas ya dalam perlembagaan tentang hak-hak masing-masing. Nah, jadi kita telah bertukar ya daripada satu wilayah ya yang asalnya negara asal orang Melayu, tetapi ya dia telah bertukar kepada nation state, negara bangsa. Ya, di mana bangsa-bangsa yang wujud, kaum-kaum yang wujud di Malaysia ini ya diberi hak yang sama dari segi aspek kegiatan ekonomi, kebebasan bersuara, berpolitik, ya pendidikan dan sebagainya itu. Jadi seolah tidak ada perbezaan apa-apa atau persekatan apa-apa. Ya, cuma ada beberapa perkara yang dilihat dijamin ya kepada tuan tanah asal ini tentang kedudukan Islam sebagai agama resmi, ya tentang bangsa Melayu, tentang bahasa, tentang hak-hak istimewa, tentang kedudukan raja-raja
Jadi Ya. simbolik ini telah memperlihatkan bahawa pengakuan dalam perlembagaan itu sendiri bahawa ini adalah ya hak asal usul negara ini adalah daripada ketuanan Melayu. Cik Arun, Ya. sejauh mana nilai sejarah itu boleh kita pakai dalam politik dan pembangunan negara? Macam kata saya ni suka sangat membangkitkan penyair-penyair kan. Kata Umar Khayyam, semalam sudah berlalu. Besok masih dalam cita-cita, realitinya hari ini. Jadi dalam keadaan kita sekarang, sejauh mana kita boleh meletakkan sejarah sebagai suatu fakta yang kita boleh anggap sebagai sebahagian daripada identiti negara kita. Dalam pengajian politik dan pengajian antarabangsa, ada satu istilah yang disebut sebagai perbezaan di antara de facto dan de jure. De jure maknanya dari segi undang-undang dan perlembagaannya mengatakan A, tetapi de factonya, realitinya mengatakan B, maka kata orang sekarang, realitinya adalah hari ini. Maknanya kita ini adalah B walaupun sejarah mengatakan A dan undang-undang mengatakan A dan sebagainya, tapi realitinya kita bukan A, kita B. Apakah kita ni A atau B, Cik Aaron? Ya, Datuk. Kalau persoalan tentang sejauh manakah sejarah itu menjadi fakta kepada pembinaan ataupun asas rujukan kepada negara ini, kita lihat dia tidak ada suatu kekuatan, ya, tidak ada satu kekuatan asas yang kita boleh sandar kepada sejarah ini, kerana dunia telah berubah, ya, dunia telah berubah, bukan setakat sejarah kita, tetapi sejarah dunia telah berubah. Kemungkinan pada satu keadaan sejarah itu sebagai satu perkara yang nostalgia, ya, yang kita tidak dapat menjadikan satu fakta atau pegangan, ya, untuk dijadikan asas kepada melakukan apa-apa tindakan, ya, politik dan sebagainya, ya. Jadi dalam soal ini, kalau kita katakan memanglah sejarah itu yang menjadi teras untuk kita nak melihat bagaimana masa depan kita itu, kita perlu kembali untuk melihat sejarah. Tetapi dia telah menjadi persoalan akademik, ya, dia telah menjadi akademik, ya, dalam sistem undang-undang dan sebagainya itu dia tidak melihat semua benda ini dalam keadaan yang tertentu, ya. Kalau kita dapat meyakinkan bahawa sejarah ini boleh menjadikan asas kepada sesuatu perkara, kemungkinan di segi aspek undang-undang dia melihat juga, ya. Misalnya kalau katakan tentang sejarah ataupun kes Batu Putih misalnya, ya, itu dari segi untuk nak mempertahankan hak dan maruah negara, ya, dia berasaskan kepada sejarah, ya. Jadi kalau kita dapat memastikan bahawa adanya dari sudut akademik, dari sudut undangan, kekuatan sejarah itu, ya, kita dapat buktikan, maka dari segi undangan dia dapat memihak kepada kita. Itu cuma dari satu segi pada perkara-perkara yang kita lihat dalam perkara yang tertentu. Tetapi dalam konteks bagaimana sejarah itu boleh dijadikan asas kepada panduan untuk nak melihat pengalaman sejarah itu untuk kita membina negara ini, dia telah menjadi suatu perbincangan akademik. Ya, sebab Cik Aaron, kalau macam tu, apakah Cik Aaron berpendapat sama ada peruntukan dalam perlembagaan itu sudah menjadi sejarah yang tidak lagi mempunyai nilai realiti yang ada ataupun masih lagi bersifat hari ini, masih realistik dalam kehidupan politik pemerintahan kita dan serta ekonomi dan sebagainya pada hari ini, ataupun ia sudah menjadi hal akademik, sejarah dan sebagainya. Okey, kalau kita melihat beberapa kes yang berlaku, misalnya dari segi sudut kepentingan sejarah itu sejauh manakah dia menjadi asas, ya, dalam sistem perundangan kita.
Betul. Misalnya katakan dari segi sudut undang-undang, kan sejarah dari segi undang-undang bahawa undang-undang Islam ini adalah asas kepada undang-undang negara, kan, daripada dulu Ya, lagi itu ya kita belajar dengan kes-kes lama lawan apa nama tu ramah lawan yang kita sebut selalu Latun. Nah, ini Latun. sudah satu benda yang disebut begitu-begitu ya. Sekarang ini sejarahnya. Disebut begitu. Tetapi kita melihat bahawa dari apa yang berlaku sekarang ini, keputusan-keputusan itu seolah nilai sejarah itu tidak dilihat. Ya, tidak dilihat. Sebab apa? Asas undang-undang itu berasaskan kepada bagaimana sejarah undang-undang itu dibina yang membentuk perlembagaan. Jadi kalau kita nak katakan bahawa nilai sejarah itu menjadi asas, ada kemungkinan yang tertentu ya dia menjadi perkara akademik sajalah ya. Sharon, dari segi sejarah bangsa kita adalah suatu bangsa besar, iaitu yang merentasi daerah-daerah yang begitu luas yang dinamakan Melayu Raya ataupun Nusantara. Itu pun kita ada sedikit perbezaan antara kita dengan Indonesia. Kalau kita melihat kepada sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, jadi paling jauh sekali ialah pemerintahan ataupun bangsa kita berasaskan kepada sejarah Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara, tapi kerajaan pada waktu itu masih kerajaan Hindu. Dan begitu juga Sriwijaya masih lagi kerajaan Hindu. Itu yang dikatakan, apa yang dikatakan sejarah Hindu dalam negara kita ini mungkin sudah tidak mempunyai apa-apa arti lagi ya, apabila kita menerima Islam. Apabila kita menerima Islam, maka Sriwijaya dan sebelumnya Majapahit itu telah hilang dan lahirlah Kesultanan Melayu Islam dalam negara kita ini. Dan kesultanan itu sebahagiannya masih kekal, tapi banyaknya sudah hilang masamnya kesultanan. Kalau di Indonesia hanya ada satu sultan saja sekarang ni, Hamengkubuwono, yang saya tak tahu masih ada atau meninggal. Maknanya pada namanya sahaja, tetapi semuanya dibuang. Kemudian zaman Kesultanan Melayu itu pun telah hancur. Apabila penjajah masuk di sini dan kita telah masuk pada era penjajahan, dan selepas penjajah kita cuba membina suatu negara yang dinamakan negara Malaysia. Dalam negara Malaysia itu sudah tidak ada lagi apa yang disebut sebagai Nusantara. Indonesia tidak ada lagi, kemudian Filipina tidak lagi bersama kita, Selatan Thai, Petani dan sebagainya tidak ada lagi bersama kita. Pada peringkat awalnya, kita ada Brunei, Singapura dan sebagainya. Tetapi oleh kerana saya rasa berlaku suatu politicking yang menelanjangkan kemudahan kita sendiri dalam menguruskan soal Singapura dan Brunei, maka kita kehilangan dua daerah. Pada peringkat awal pembentukan negara Malaysia, apakah kita akan stabil dengan Melaya, Sabah dan Sarawak, ataupun kita akan berhadapan dengan berbagai hakisan lagi? Macam mana ni? Okey. Dasar penjajahan, pecah dan perintah itu memang berkesan ya untuk mengecilkan wilayah Nusantara itu kepada kawasan-kawasan kecil ya. Kalau kata dulu Nusantara itu satu wilayah yang besar ya, dengan identiti yang tertentu ya. Tetapi dengan dasar pecah dan perintah yang dilakukan oleh penjajah ini telah menjadikan satu wilayah itu berpecah-pecah ya, dan dibangunkan ya dengan identiti yang tersendiri. Jadi
benda ini kalau lihat sejarah pun kita dah lama berlaku, ya. Bukan sekadar dalam kes-kes yang terbaru, yang tidak lama sebenarnya, Singapura dan Brunei, tapi wilayah Thailand sebagainya itu yang menjadi bahagian daripada hak negara kita, ya. Tapi itulah, ya, dasar pecah dan perintah itu telah menyebabkan kita berhadapan dengan satu suasana, ya, negara iaitu dikecilkan. Jadi dalam konteks ini, dari segi sudut sejarahnya itu kita memang begitulah, ya, takdir yang kita terpaksa terima asal daripada beberapa perkara-perkara, ya, yang menyebabkan kadang-kadang seperti mana Datuk katakan tadi juga, itu adalah disebabkan oleh kebodohan kita, ya. Mana Singapura boleh terlepas, ya, dan juga Brunei berada dalam satu zon yang asing, ya. Jadi kalau Arun, kalau kita ambil iktibar daripada peristiwa keluarnya Singapura, sama ada keluar atau dikeluarkan, itu kita tak nak bahas lagi lah, memang sangat mendalam sangat. Keluarnya Singapura dari Malaysia, maka saya lah secara personal, saya dapati semuanya ini disebabkan oleh permainan politik Lee Kuan Yew yang begitu lincah sekali berbanding dengan politik apa kita katakan tolak ansur yang diamalkan oleh Tengku Abdul Rahman pada waktu itu. Akhirnya secara di jurinya kita yang membuang Singapura keluar daripada Malaysia, tetapi secara de factonya Lee Kuan Yew yang menarik Singapura itu, dan berasaskan kepada fakta sejarah. Ini satu permainan. Bagi saya pihak British sendiri pun tidak terlepas daripada apa yang boleh kita sifatkan sebagai konspirasi menjadikan Singapura sebagai sebuah negara yang berdikari dan sebagainya. Dan memang rancangan asal mereka, sebagaimana asalnya mereka mengasingkan Singapura daripada tanah Melayu, yang pada peringkat awalnya Singapura itu adalah sebahagian daripada Johor. Begitu kan? Macam juga Pulau Pinang adalah sebahagian daripada Kedah. Jadi berlakunya pemisahan Singapura daripada Malaysia. Kemudian sekarang ini pula kita mendengar orang bercakap tentang Sabah for Sabahan, Sarawak for Sarawakin dan sebagainya. Maka apakah lama-kelamaan dia akan menjadi suatu realiti bahawa Sabah dan Sarawak juga akan membentuk satu oknum baru yang tersendiri dalam gagasan kita, yang sekarang ini saya nampak kalau dulu kita katakan kita mempunyai suatu sifat kesatuan yang berbentuk federasi antara Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, tetapi yang jelas sekarang ini bentuknya ialah konfederasi, iaitu satu kesatuan longgar, seolah-olah tidak lagi berasaskan kepada federal system, berasaskan kepada perpakatan daerah, zon dan sebagainya. Macam mana Cik Arun? Ya, soal kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia ini, kita tidak boleh meramalkan, ya, bahawa perkara ini tidak akan berlaku. Sebab dalam masa-masa kehadapan, ya, bermula daripada masa sekarang pun, ya, bagaimana rakyat di Sabah dan di Sarawak, ya, sudah mula sedar, ya, mula berfikir, dan sebahagian daripada mereka itu mendapat pendidikan yang tinggi. Ya, jadi dari segi penumbuhan Malaysia itu sendiri pun yang agak dilihat mereka itu sebagai satu benda yang longgar, penumbuhan Malaysia itu ketika itu. Tetapi perubahan masa sekarang ini dan juga masa hadapan itu, kemungkinan perkara-perkara seperti yang kita katakan tadi itu kemungkinan
adanya tuntutan ya daripada kalangan rakyat mereka sendiri ya, tentang pemisahan ini dengan melihat kepada faktor-faktor kekuatan mereka ya dari segi bagaimana mereka melihat kepentingan dan kedudukan mereka selama mana mereka berada dalam konteks Malaysia ini ya. Nah, jadi kemungkinan perkara ini kalau menjadi satu kesedaran yang kuat ya di kalangan rakyat di Sabah dan Sarawak ya kemungkinan berlaku ya tuntutan seperti ini tadi. Walaupun kita tidak melihat akan berlakunya dalam masa yang dekat untuk nak memisahkan daripada Persekutuan Malaysia ini, tetapi dia akan tawar-menawar ya dari segi politiknya ya dari segi peruntukan ekonomi misalnya ya selama ini mereka melihat mereka itu dianaktirikan ya sedangkan mereka juga menyumbang hasil mahsul negeri tersebut kepada persekutuan. Jadi kalau maksudnya sentimen ini sentiasa akan wujud ya apatah lagi ya. Saya pengalaman pribadi lah kan. Sebelum saya sebut pengalaman pribadi, persoalannya mengapa kita gagal. Sekarang ini kalau kita katakan pembentukan Malaysia tahun 63 begitu kan? Ya. 63 ke? 63. Jadi hampir 70 tahun sekarang. Maknanya mengapa kita dalam jangka panjang, jangka selama itu, kita tidak berjaya menjadikan Semenanjung, Sabah dan Sarawak sebagai suatu daerah yang begitu sebati antara satu sama lain. Pada peringkat awal, saya tengok Sabah dan Sarawak begitu perlukan kepada sumbangan Kuala Lumpur dalam membina daerah mereka itu. Daripada daerah yang begitu terpencil, yang tidak mempunyai pembangunan langsung, kepada daerah yang sudah agak membangun. Tetapi apabila Sarawak dan Sabah sudah agak membangun, hampir-hampir menghampiri apa yang ada di Kuala Lumpur. Kalau kita pergi ke KK ke, kita pergi ke Kuching dan sebagainya, sudah hampir-hampirlah pembangunan itu. Cuma di daerah-daerah pedalaman itu, di Semenanjung pun sama, cuma keluasannya tidaklah seluas Sabah dan Sarawak. Jadi pada pandangan logik yang ada pada saya, pengalaman saya yang boleh dikatakan kerap sangat, terutama sekali di Sarawak saya pergikan. Pada suatu waktu saya rasakan bahawa hubungan antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung ini begitu erat sekali dan bukan senang untuk dipecahkan. Tetapi tiba-tiba saja orang membangkitkan soal perjanjian pembentukan Malaysia sama ada sudah dipenuhi ataupun tidak, soal royalti minyak, soal nisbah pembangunan dan sebagainya, dan akhir sekali di Sarawak kita sudah ada premier, tidak lagi ketua menteri, begitu kan? Yeah. Sebab begitu. Jadi ini pun satu persoalan. Mengapa sampai ke situ kita? Bagi orang politik, saya boleh faham apa yang masyarakat mahu. Mereka akan ikut kerana politik itu begitu sifatnya. Tetapi bagaimanakah, mengapa boleh terjadi rakyat marhin di daerah-daerah tersebut mempunyai suatu kesedaran baru yang mengatakan bahawa mereka, bahagian mereka tidak tertunai selama ini dan mereka telah diperkudakan oleh Semenanjung untuk menjadi abang besar ataupun menjadi kepala atau menjadi pihak yang lebih berkuasa daripada Sabah dan Sarawak. Sedangkan misalnya soal immigration misalnya, tidak ada suatu pencerobohan pun, cumanya pembagian rezeki dan sebagainya. Tetapi tidak tahulah, saya secara personal, saya lihat
keakraban yang ada di antara orang Semenanjung dengan orang Sabah dan Sarawak sebelum ini. Saya kaget mengapa berlaku hal seperti itu, tapi antara yang saya nak tekankan dalam perbincangan ini ialah saya rasa krisis antara Tun Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak bagi teori saya ni, Cik Arun, merupakan titik pertama kepada suatu perasaan kedaerahan yang lahir di kalangan orang Sabah dan Sarawak memandangkan bahawa penghormatan mereka kepada Semenanjung sebagai abang tua yang memimpin rupanya harapan yang tidak sebesar mana yang boleh diharapkan. Jadi, satu. Yang kedua, ada kemungkinan berlaku apa yang disebut oleh provokasi orang-orang politik dalam usaha mencari pengaruh politik, dalam usaha mencari menghimpit, dalam usaha menghimpit lawan politik dan sebagainya, lalu membangkitkan apa yang tidak perlu dan tidak sepatutnya dibangkitkan, masalah kedudukan Sabah dan hubungannya dengan pihak Filipina dan sebagainya. Maka ini semangat yang dibangkitkan ini telah memberi suatu kesedaran baru di kalangan mereka itu yang pada pandangan saya tidak begitu baik berasaskan kepada kepentingan kesatuan bangsa. Maknanya sebelum ini saya mengatakan orang politik, di kalangan orang politik kita apabila mereka berbalah, mereka berani mengambil risiko yang begitu tinggi dan mereka tidak jangkakan bahawa apa yang langkah yang mereka ambil itu risiko terlalu tingginya sehingga menyebabkan negara besar kita, Malaysia yang besar, telah peranda dari segi kesatuan ummahnya. Okay. Ya, Cik Arun. Ya. Dari segi ledakan dunia teknologi maklumat ini dan dunia tanpa sempadan, dia telah membuka mata dan minda masyarakat ya kepada pendedahan baru dunia ini. Ya. Jadi apabila maklumat ini sampai ke kawasan-kawasan pendalaman dan sebagainya, ya tentang soal-soal ketidakadilan, ketidakseimbangan, ketirisan dan sebagainya, orang mula membuka mata, ya. Jadi kenapa di Kuala Lumpur, ya, ataupun di Semenanjung mendapat banyak ya dari segi peruntukan, keutamaan dan sebagainya, sedangkan di Sabah dan Sarawak banyak ketinggalan, ya, sama sekali di kawasan pedalaman, ya, yang kita nampak membangun itu di kawasan bandar, ya, di Kota Kinabalu, ya. Jadi di samping sentimen yang dibangkitkan oleh sebahagian daripada orang-orang yang cerdik pandai, ya, orang yang berpendidikan untuk menuntut hak, ya, mereka, kerana mereka juga adalah sebahagian daripada penyumbang kepada ekonomi dengan aktiviti-aktiviti hasil-hasil bala, hasil hutan, perikanan, minyak dan sebagainya. Jadi kesedaran ini apabila dia bandingkan ya dengan apa yang mereka dapat ya dalam bentuk yang barangkali tidak memberi kepuasan hati ya berbanding dengan apa yang mereka lihat tumpuan-tumpuan pembangunan itu yang melebihi ya kepada di Semenanjung. Jadi itu di antara asas bagaimana bahawa kesedaran ini wujud ya di kalangan masyarakat di Sabah dan Sarawak ya terutama sekali di luar bandar dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nafikan bahawa dunia tanpa sempadan ya dengan maklumat yang di hujung jari ini semua orang boleh tahu maklumat. Jadi dia telah membina satu perspektif baru kesedaran di kalangan orang-orang di sana
ya, di samping pendidikan mereka terima, ya, di samping perkara-perkara yang dapat mencelikkan mereka kepada dunia yang ini. Dan yang keduanya, saya melihat bahawa ada kalanya di negeri-negeri tersebut menjadi bangsal kepada permainan politik. Ya, jadi kalau kita lihat bahawa di Sabah dan Sarawak itu daripada dulu sekalipun, ya, telah menjadi satu deposit yang selamat, ya, dari segi kursi-kursi untuk nak memberi kekuatan membentuk kerajaan, kerana sokongan kerajaan daripada kursi-kursi parlimen di Sabah dan Sarawak itu adalah suatu benda yang amat penting, satu benda yang amat signifikan. Cik Arun. Ya. Cik Arun sebut Sabah dan Sarawak pada sewaktu-waktu, terutama sebelum pilihan raya 14, merupakan deposit kepada Kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu. Tetapi kemudiannya, dia telah berubah menjadi suatu daerah yang mencari otonomi sendiri, yang tidak lagi menjadi sebagai jaminan untuk sebuah kerajaan yang majoriti di Semenanjung adalah akan diterima oleh Sabah dan Sarawak, begitu kan? Saya teringat macam ni. Saya tidak menyebut tentang apa gagasan Melayu Raya Soekarno yang gagal, tetapi waktu saya berada di Timur Tengah, terutamanya di Mesir, pada waktu itu ada Persatuan Republik Arab, iaitu yang menggabungkan antara Mesir dengan Syria, yang dicipta oleh Presiden Nasir dan rakan-rakan di Syria. Kemudian kesatuan itu menjadi besar sehingga memasukkan Libya dan juga Sudan. Libya bawah Gaddafi dan Sudan di bawah Numeri. Kita sebagai seorang Muslim yang suka melihat kepada kesatuan umat Melayu, umat Islam pada waktu itu, cukup rasa bergembira dengan kesatuan itu. Tetapi akhirnya pecah dengan begitu sahaja, dan negara pengasas seperti Mesir telah terpaksa melepaskan Sudan, melepaskan Syria dan melepaskan Libya sebagai negara-negara yang mempunyai kebebasan sepenuhnya dan tidak lagi terikat dengan konsep konfederasi yang ada. Maknanya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi ini semuanya sekali, bila kita balik kepada kes Sabah dan Sarawak, pada pandangan saya, sama ada Cik Arun boleh terima ataupun tidak, kalangan ahli politik kita dalam memperjuangkan kedudukan, pengaruh politik di Sabah dan Sarawak telah mengadu domba orang-orang politik di Sarawak dan Sabah dengan satu realiti yang entah benar, entah tidak, tetapi telah menjadi memang sesuatu yang benar bahawa Sabah dan Sarawak itu telah dianaktirikan, terutama sekali pada zaman pemerintahan Tun Mahathir, yang dianggap sebagai seorang diktator, yang di sini pun dianggap sebagai Fir'aun, dan mungkin juga di Sabah dan Sarawak pada waktu itu, kan? Bagaimana Tun Mahathir pada waktu beliau kuat berpadu dengan Anwar Ibrahim, mereka boleh menentukan sendiri sama ada di Sabah itu, sama ada yang nak menjadi ketua menterinya orang ini, nak tukar bergilir ketua menterinya antara satu kaum dengan satu kaum dan sebagainya, itu mengikut apa yang mereka kehendak. Dengan tiba-tiba saja lahir perasaan seperti ini, dan seolah-olah perasaan dan kesedaran yang Cik Arun kata tadi merupakan arus yang agak sukar untuk dibendung dan sedang berkembang dari satu fasa ke satu fasa. Apa kata kalau sekiranya cita-cita orang Sabah dan Sarawak mahukan timbalan Perdana Menteri 1 dan 2,
atau 3 dan 2, 2 dan 3 dan sebagainya tidak tercapai. Apakah mereka akan mengisytiharkan penarikan diri daripada kesatuan ini atau sebagainya? Kita cuba ke depan sikit lagi, sama ada ini perbincangan yang sah dari segi undang-undang dan perlembagaan ataupun sebagainya. Kita anggap ini suatu perbincangan yang terbuka lah, tidak boleh membangkitkan apa-apa yang sensitif dalam negara kita yang sangat terbuka ini. Okey, dalam 2-3 hari ini memang isu ini isu yang mendapat perhatian masyarakat tentang perlunya Sabah dan Sarawak mendapat seorang timbalan Perdana Menteri, ya, kedua ataupun ketiga. Ya, sama ada Sarawak seorang ataupun Sabah seorang sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi apakah sebenarnya petunjuk, petanda, ya, bahawa mereka perlu kepada satu kuasa politik untuk nak menjamin kemakmuran, ya, di wilayah Borneo tersebut, ya, yang selama ini seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, bahawa banyak orang berpendapat bahawa di zaman Tun, ya, selama 22 tahun itu Sabah dan Sarawak dianaktirikan, di pinggir, ya. Jadi kita tidak boleh menafikan bahawa dari segi kekuasaan, kekuatan politik yang ada pada Perdana Menteri, pada Barisan Nasional pada masa itu memang agak solid, ya. Jadi mereka boleh buat apa saja untuk nak menentukan siapa yang memimpin Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi ketika itu memang sifatnya politiknya begitu menekan, mencengkam. Jadi ketika itu jugalah, ketika zaman Tun mana ada media sosial seperti mana medsos sekarang ini. Jadi sekarang ini dunia sudah terbalik, sudah berubah, ya. Jadi kepimpinan politik tidak lagi berada pada status quo ketika semasa Tun menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Ya, dia menggunakan segala kuasa yang ada padanya itu dalam semua perkara untuk menjamin survival politiknya. Jadi di sini Sabah dan Sarawak dalam konteks yang begini dia menjadi mangsa kepada maksudnya kuasa yang ada, ya, pada pimpinan Kerajaan Barisan Nasional pada masa tersebut. Tetapi keadaan telah berubah sekarang, ya, apabila Sarawak pun telah mula memperlihatkan satu langkah ke hadapan, ya. Apa maksudnya apabila dia menukar perkataan gelaran Ketua Menteri itu kepada Premier? Mesti ada satu benda yang agak signifikan di situ. Jadi dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan kita berhadapan dengan pilihan raya kurang daripada sebulan lagi ini, sudah tentulah, ya, banyak demand daripada rakyat di Sabah dan Sarawak untuk nak menuntut, ya, dari segi bahawa pembangunan itu, ya, mestilah, ya, diberikan secara saksama, ya, peluang yang saksama, ya, untuk mereka menikmati pada tempat-tempat yang kita lihat masih jauh ketinggalan dari segi infrastrukturnya, misalnya dari segi sekolah, ya, dari segi jalan raya, dari segi penempatan kawasan penduduk dan sebagainya, ya. Jadi apatah lagi isu ini dihangat, ya, dengan kes rasuah, ya, yang melibatkan penyelewengan, ya, tenaga solar untuk sekolah-sekolah di Sarawak ini. Jadi kesedaran ini telah menjadi satu asas bahawa mereka ini dipermainkan, ya, sehingga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan prasarana sekolah itu pun dieksploit, dimanipulasi oleh orang-orang politik untuk kepentingan sendiri. Jadi kesedaran inilah yang menjadi perencah, ya, kepada bagaimana semangat itu dibina, dibentuk dalam bentuk satu sentimen, ya, politiknya, ya, untuk nak demand, menuntut hak-hak yang sepatutnya mereka dapat. Jadi itu dalam tempoh beberapa hari ini saya merasakan bahawa akan ada, ya, janji-janji itu untuk Sabah dan Sarawak, ya, Datuk. Cik Arun, bagi saya
apabila Malaysia dibentuk, maka dari segi hubungan antarabangsa, dari segi pengajian antarabangsa, pengajian politik dan antarabangsa, bentuk Malaysia itu ialah suatu bentuk federasi. Federasi. Iaitu macam Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Begitu kan? Ya. Tetapi apa yang diperjuangkan oleh Sabah dan Sarawak sekarang, nampaknya semacam mereka mahu menjadikan bentuk yang ada akan datang itu bentuknya konfederasi, iaitu kesatuan di antara Melaya, Sabah dan Sarawak. Iaitu yang mereka faham apabila Malaysia dibentuk yang terdiri daripada 3 daerah, iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Itu pada waktu itu kita katakan Semenanjung Malaysia ataupun Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak konfederasi. Apakah kalau kita balik pada bentuk itu, negara kita ini akan untung ataupun akan mengalami kerugian dari segi kesatuan politik terhadap negara kita ini? Atau bagaimana? Ya, kalau berlakunya pemisahan ataupun keluarnya Sabah dan Sarawak daripada... Bukan maksud saya Cik Arun keluar, tetapi mempunyai status baru yang berbeza. Kalau dulu ia merupakan satu daerah dalam federasi Malaysia, maka mereka mahukan mereka itu satu bahagian dari konfederasi, ikatan longgar. Ikatan longgar maknanya Semenanjung Malaysia ada parlimen sendiri, Sabah ada parlimen sendiri dan Sarawak ada parlimen sendiri, dan ketiga-tiganya bergabung dalam satu konfederasi yang ada mungkin satu majlis penasihat atau sebagaimana yang terdapat atau advisor, advisory, council dan sebagainya yang ada pada masa British itu. Maknanya di masing-masing mempunyai otonomi, tetapi kita disatukan oleh satu kesatuan yang mengikat secara yang tidak begitu ketat. Jadi saya punya bandingannya sama seperti ikatan antara Mesir pada waktu itu, Sudan dan Libya. Itu yang akan terjadi kepada apa yang ada di hadapan kita. Itu satu situasi. Tapi dalam satu situasi lain, mungkin Sabah dan Sarawak akan membentuk suatu kesatuan sendiri, iaitu Borneo. Kesatuan yang berasaskan kepada Borneo, dan tidak lupa juga bahawa Indonesia juga akan membina ibu negaranya berdekatan dengan Kuching, dengan dengan Sarawak dan sebagainya, di Borneo dan sebagainya, dan Singapura pun berada tidak jauh daripada itu dan sebagainya. Ini semuanya itu kemungkinan kita katakan bualan politik kedai kopi kita pada hari ini mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Maka saya rasa kadang-kadang dalam politik ini ada perkara-perkara kecil yang terselindung, yang mungkin tidak dilihat oleh orang-orang politik ataupun dilihat tetapi dianggap sebagai perkara kecil atau terpaksa dilupakan oleh kerana kepentingan semasa, dengan harapan apabila masing-masing mendapat kuasa, hal seperti ini akan diselesaikan dengan cara yang sepatutnya. Pandangan Datuk ni kalau kita lihat sesuatu yang memberi kesan dari segi politik dan juga undangan, adakah dari segi bahawa idea ini
mungkin boleh terjadi ataupun tercetus, ya. Jadi kalau katakan perkara ini menjadi satu realitinya untuk masa-masa hadapan, ya, yang mana Sabah dan Sarawak dari segi implikasi politiknya tidak lagi menjadi deposit kepada Semenanjung untuk satu-satu parti membentuk majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, kita tengoklah dari segi implikasi, ya, dan juga sejauh mana kemahuan, ya, masyarakat Sabah dan Sarawak melihat idea ini, yang boleh menjadikan mereka itu melihat sebagai suatu kebaikan kepada mereka, ya. Setelah sekian lama daripada tahun 1963 hingga sekarang ini, kemungkinan mereka tidak melihat, ya, soal-soal itu, ya, demi kepentingan kehidupan mereka, tetapi dengan kebijaksanaan masyarakat sekarang, ya, masyarakat di sana pun sudah mendapat pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Jadi kalau adanya suatu bentuk kesedaran, kesepakatan dan juga persatuan untuk nak melihat, ya, idea ini boleh berlaku, barangkali dia tidak menjadi masalah apa-apalah kalau kita lihat, sebab kita pun tidak begitu arif di soal undang-undang dan sebagainya. Tetapi idea itu, ya, kemungkinan kalau mereka mahu, ya, ada political will di kalangan masyarakat dan pemimpin, ya, di Sabah dan Sarawak, ya, mengapa tidak benda itu dapat difikirkan, ya, dalam tempoh yang maksudnya kemungkinan makan masa, ya, dalam 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya itu, ya. Jadi itu bergantung kepada mereka lah, ya, bagaimana mereka melihat suatu benda yang dapat memberi ruang daripada sistem tradisional, ya, yang ada sekarang ini, kan, kepada satu perubahan, ya, seperti mana yang berlaku di negara-negara maju, misalnya katakan bagaimana Kesatuan Eropah dibentuk, ya, EU dibentuk, ya. Jadi kita dengan style, kita dengan citra tempatan untuk nak melihat perkara ini, ya, jadi bergantung kepada sejauh mana, ya, masyarakat mereka itu berfikir dan matang dalam usaha untuk nak mencapai satu solusi yang terbaik, ya, sesuai dengan perubahan dan cabaran masa yang terkini. Okey, saya rasa sudah terjawab kedudukan Sabah dan Sarawak. Jelas keadaannya dan terhentilah atas orang politik memainkan peranan masing-masing. Kita hanya orang politik kedai kopi saja. Kita hanya memperlihatkan apa yang kita pandang dari segi politik sebagai orang yang bukan profesional dalam politik. Kemudian kita cuba melihat satu aspek lain, iaitu kita ada Singapura dan kita ada Brunei. Singapura dan Brunei sudah menjadi apa yang disebut dalam kajian-kajian kenegaraan sebagai city state, negara bandar. Dulu kita ada dalam sejarah Islam, kita ada Madinah. Kemudian Madinah itu kalau tetap dengan Madinahnya dan tidak bergabung dengan Mekah dan negeri-negeri Hijaz yang lain, kemudian Farsi, Rom, sebagainya, dia akan hilang. Kata ahli falsafah kenegaraan, city state seperti Singapura dan mungkin juga seperti Brunei akan berhadapan dengan masalah kehilangan daerah atau kehilangan identiti apabila menjelang 100 tahun. Singapura merdeka, kalau kita katakan tahun 63-64, ya, sudah banyak puluh tahun. Begitu juga Brunei menjadi sebuah negara yang merdeka sebagai city state dan sebagainya. Maka mereka sama ada akan membesarkan daerah mereka supaya tidak lagi kekal sebagai city state tetapi suatu nation yang agak besar. Ataupun Brunei juga mempunyai sejarah kegemilangan
Kerana kalau kita balik kepada sejarah, Brunei itu suatu kesultanan yang besar pada suatu waktu. Apa yang akan terjadi kepada Singapura dan Brunei? Apakah mereka akan terus berada di situ sehingga terhapus daripada muka bumi ini? Kalau kita baca tentang cerita Sepanyol, ada satu yang disebut sebagai the lost civilization di Sepanyol itu, ataupun mereka akan membesar, mencari bentuk yang lebih kuat untuk mengekalkan. Yang kita katakan, inilah teori Raja Bersiung apabila buku itu ditulis oleh Tengku Abdul Rahman. Bukan artinya raja itu minum darah orang. Tetapi maknanya dengan adanya faktor-faktor baru di bawah pemerintahan baginda, maka baginda akan sentiasa menjadi kuat dan sebagainya. Jadi Singapura selepas 100 tahun, Brunei selepas 100 tahun, apakah mereka akan membentuk satu kesatuan ataupun mereka akan masuk mana-mana kesatuan yang ada? Misalnya sebagai contoh, tidak ada kemungkinan ke Singapura akan bersatu kembali dengan Malaysia dalam bentuk yang lebih gagah, yang lebih berkuasa dan dapat menjadi pemimpin walaupun sebuah pulau yang kecil kerana kekuatan pengaruh antarabangsanya, kekuatan ekonominya, kekuatan intelektual, sumber manusia dan sebagainya. Macam mana Cik Arun? Kita berkhayal sikit politik dalam episod pertama ni. Lepas tu, minggu depan kita akan beralihlah kepada soal-soal kesatuan ummah, soal kedudukan Islam, kedudukan Melayu dan sebagainya. Jadi kita cuba bagi satu gagasan, perbincangan. Saya rasa kita mulakan sekarang sampailah kepada orang habis mengundi dan membentuk kabinet dalam untuk kerajaan negara kita. Okey, sebelum itu kalau kita lihat, kalau kita mengandaikan satu andaian lah, kalau Singapura masih lagi bersama dengan Malaysia ketika itu sebagai wilayah Malaysia, adakah Singapura akan menjadi Singapura seperti sekarang? Bagi juga Brunei, ya. Apakah apabila dia masih berada dalam Malaysia, apakah dia masih berada seperti Brunei sekarang? Jadi sebab itu orang fikir katakan nasib Sabah dan Sarawak ini kerana dia berada dalam Malaysia, berada dalam Malaysia itulah yang menyebabkan dia berhadapan dengan pelbagai masalah, tidak seperti Singapura, tidak seperti Brunei yang tidak bersama dengan Malaysia. Jadi barangkali andaian ini betul juga, kalau kita melihat secara cetakanya, Jadi kalau kita tanya kepada orang, kalau Malaysia, Singapura ini tidak keluar daripada Malaysia, misalnya, adakah Singapura itu seperti Singapura sekarang, ataupun dia hanya menjadi seperti Pulau Pinang, ataupun nasibnya itu seperti Sabah dan Sarawak juga, begitu juga kepada Brunei. Itulah kehendak Tengku Abdul Rahman pada waktu itu. Tapi Tengku Abdul Rahman berkehendak Singapura sama statusnya seperti Sabah dan Sarawak. Begitu juga Brunei pada waktu itu. Tapi oleh kerana Brunei, walaupun Baginda Sultan bersetuju untuk join Malaysia, tetapi pemberontakan Azhari dan Zaini telah menghalang Baginda Sultan dan tak jadi Brunei join Malaysia. Mungkin kalau Cik Arun tanya saya, apa yang dicadangkan oleh Tengku dan Tun Razak pada waktu itu supaya Brunei menjadi sebagai sebuah daerah yang sama dengan Sabah dan Sarawak mungkin tidak terjadi. Ada kemungkinan Brunei hanya akan menjadi sebagai daerah yang kecil seperti Kelantan saja, begitu kan? Seperti Perlis saja. Atau Perlis. Macam mana? Jadi barangkali kita tidak tahu sebenarnya, tapi itulah kelihatannya begitu. Jadi saya pun merasakan kalau Singapura itu menjadi sebahagian daripada Malaysia, dia tidak terpisah
saya rasa nasibnya itu seperti itulah, karena sistem politik itu dia akan kontrol, ya. Tetapi kemungkinan kita tidak tahu apa pandangan almarhum Tunku Abdul Rahman ketika itu. Dia melihat bagaimana Singapura di bawah Lee Kuan Yew itu akan menjadi satu akan menjadi toksik kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi pendekatan yang diambil untuk nak memisahkan, mengeluarkan Singapura daripada Malaysia itu pada pandangan Tengku. Jadi mungkin pada pandangan orang lain, dari sudut ketenteraan kemungkinan mereka kita kalau benda itu tidak akan berlaku kalau diserahkan kepada angkatan tentera dan sebagainya untuk mengawal. Tapi Cik Arum mengikut ahli falsafah kenegaraan, sebuah city state berasaskan kepada apa yang berlaku. Tetapi pandangan ini dicanggah oleh survivalnya Vatikan sebagai sebuah negara city state dan Monaco juga sebuah city state yang sampai sekarang ini pun kekal. Tapi pada pandangan mereka, sebuah city state macam Singapura tidak akan survive lebih daripada 100 tahun. Dia perlu mencari rakan, sama ada rakan kongsi itu dalam bentuk konfederasi atau federal dan sebagainya, ataupun sebuah negara yang betul-betul sebati, negara kesatuan tanpa apa-apa ikatan lain. Misalnya dia jadi sebahagian daripada Johor, atau Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada Kedah dan sebagainya, begitu kan. Jadi ini perubahan-perubahan pada masa yang akan datang yang boleh kita cuba telaahkan sekarang sama ada akan jadi kalau kita sebagai seorang pemerhati politik, kita lebih bebas daripada orang politik yang berada di pantas politik masing-masing, begitu kan? Ya. Kita boleh berkhayal, tapi orang politik bila dia berkhayal di hadapan ramai, dia ada risiko yang tersendiri. Tapi kemungkinan ya, kalau katakan dalam masa 50 ataupun 100 tahun lagi itu, ya mungkin bukan lagi 100 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi dah. Ya, kemungkinan benda itu berlaku, ya. Sebab dari segi proses-proses pembenaran, urbanisasi, proses-proses perubahan mental masyarakat, proses-proses perubahan daya saing pada peringkat antarabangsa dan sebagainya itu, ya kemungkinan itu ada, ya. Cuma bagaimana mereka dapat mempertahankan identiti mereka itu, ya, dapat mempertahankan maruah ataupun dari segi kewujudan negara yang asalnya itu, walaupun disebut Brunei, tetapi dia telah berkembang, ya, berkembang kepada peringkat yang lebih besar, ya, untuk nak membina kemakmuran dengan berkongsi, ya, pelbagai perkara, bukan setakat kekayaan sahaja, tetapi soal-soal yang berkaitan dengan keamanan, ya, soal-soal dan sebagainya itu mungkin ciri-ciri untuk negara dalam tempoh 30 ataupun 40 tahun akan datang. Jadi kalau kita melihat bagaimana China misalnya telah membina, apabila negaranya itu sudah berada pada peringkat yang kita lihat dari segi ekonominya agak tepu, maka dia perlu mencari satu laluan luar, ya, satu laluan luar ataupun satu penempatan baru. Maksudnya negara-negara di mana dia dapat melabor, mencari kepentingan di luar negara, ya. Jadi kalau dalam keadaan kes yang berlaku di China itu karena dia sudah tepu, ya, maka dia perlu, ya. Tapi itu dalam bentuk ekonomi, ya, dalam bentuk ekonomi. Ya, jadi sebab itu banyak kita tengok berapa puluh bilion pelaburan China, ya, di Malaysia ini, ya, di Iskandar Puteri, di Kuantan dan sebagainya itu. Jadi pada peringkat asas ini, pada peringkat awalnya ini, kemungkinan berlakunya pengaliran itu dari sudut ekonomi, ya. Tapi pada masa depan kemungkinan dia berkembang dari sudut pertahanan, ya, walaupun kita tidak pertahanan, tapi dalam bentuk yang lain. Sebab sekarang ni orang tak peranglah dengan senjata biasa ni, kan.
Jadi orang perang dengan senjata yang lain. Dari segi kebudayaan, dari segi pendidikan. Sebab suatu masyarakat itu, dia sudah pasti menerima perubahan, perkembangan. Dia tidak boleh berada dalam satu bentuk yang stagnan, ya, kekal dengan status quo yang ada pada masa sekarang. Macam kita sekarang ini, kita menikmati kedudukan, ledakan ekonomi. Katakan Singapura, pusat kewangan, ya, negara yang dianggap maju. Tetapi bagaimana pembinaan manusia dia? Ya, adakah manusia itu bahagia dengan kemajuan yang negara dia itu capai? Ini yang menjadi masalah. Ya, yang menjadi masalah kepada soal tentang kemanusiaan. Ya, di Jepun, ya, di Korea dan sebagainya, hatta di China sekalipun, ya, kalau dia beli rumah pangsa, pangsa puri, ya, sampai 3 generasi baru habis bayar. Itu berlaku dari segi bahawa bagaimana kehidupan, ya, perlu kepada satu idea, satu perubahan, ya, yang tidak boleh status quo itu kekal sebegitu saja. Macam Singapura sekalipun, ya, walaupun maju, ya, dari segi kekuatan nilai, ya, dolar dia berbanding dengan Malaysia, ya, orang Malaysia bekerja di Singapura, ya, dan pembangunan yang pesat sebagai pusat keuangan, ya, sebagai pelabuhan dan sebagainya. Tetapi sejauh mana dia dapat bertahan dengan status quo itu, ya, perubahan-perubahan dunia yang begitu pantas berlaku pada masa ini. Jadi dalam masa 30 tahun atau 40 tahun yang akan datang, merupakan adanya satu pencarian baru, satu dapatan baru, ya, bagaimana negara-negara ini dapat survive, ya, dia tidak boleh tidak, ya, dia terpaksa mencari suatu idea baru, tata cara baru dunia untuk dia survive, ya, dia tidak boleh berada dalam keadaan statik ataupun stagnan, seperti mana yang, ya, berada pada masa ini. Okey, Cik Harun, kita ada Mak Ripin, kalau dia nak ikut bincang dia zahirkan dirinya lah. Tadi ada Halim yang masuk sekejap keluar. Jadi saya nak tanya Cik Harun lagi kan. Brunei tak ada keinginan ke untuk nak mengembalikan Kesultanan Brunei yang kedudukannya lebih baik daripada keadaan yang ada sekarang? Kerana dalam sejarah percaturan di zaman British, sebenarnya Brunei merupakan daerah yang paling mendapat yang paling rugi dalam percaturan terakhir sehingga terbentuknya sebuah negara yang disebut sebagai negara Malaysia. Kalau Cik Harun lah seorang penasihat pada tuanku Raja Brunei, Sultan Brunei, macam mana pandangan Cik Harun? Benda ini agak sukar dalam keadaan kedudukan kestabilan ekonomi dan juga penguasaan sistem. Sebagai sebuah negara yang mempunyai kedudukan ekonomi yang cukup stabil, gitu kan? Ya. Dan Sultan Brunei merupakan seorang sultan yang begitu kaya raya, maknanya asas Kesultanan Brunei yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Ada. Tapi apakah asas itu akan diguna pakai untuk melahirkan kembali balik kepada nostalgia yang ada untuk bercakap tentang Kesultanan Brunei yang tidak ada siapa marah, walaupun bermula dengan sebuah negara kecil Brunei yang sekangkang-kera, tetapi itu disebut sebagai Kesultanan Brunei sebagai suatu asas untuk mengulangi sejarah. Macam kita sekarang ini kalau kita bercakap tentang negara bangsa yang besar, iaitu Majapahit dan Sriwijaya, tidak ada siapa yang marah, begitu kan? Tidak ada siapa yang marah. Begitu juga dengan Brunei. Tidak adakah satu kecenderungan di Brunei itu untuk melihat kembali dan tidak hanya statik sebagaimana yang terdapat sekarang? Dalam keadaan mereka berada pada zon yang selesa dengan limpahan kekayaan dan juga penguasaan sistem beraja,
tentang masalah-masalah yang tidak begitu banyak dari segi ekonomi dan sosial, ya. Sebab rakyat Brunei ini pun bukan ramai mana pun. Jadi dalam keadaan mungkin dalam 15 20 tahun lagi itu mereka boleh dapat bertahan, ya. Sehinggalah satu keadaan akan datang ini kebergantungan kepada hasil minyak itu sudah merosot, ya. Kemungkinan mereka perlu melihat hala tuju yang lain, ya, seperti mana yang berlaku pada Arab Saudi sekarang, ya. Dia sudah tidak melihat kebergantungan kepada minyak itu sebagai asas, sebab itu dia memulakan perubahan-perubahan dan juga pembaharuan untuk mencari sumber ekonomi yang lain. Tapi kalau kita nak melihat dari segi Kesultanan Brunei ini untuk nak melihat kembali era kegemilangannya, apakah dari segi konteks masa ini, dari segi signifikannya apa sebenarnya? Jadi adakah itu saya nak balik kepada teori saya tadi, iaitu city state tidak boleh hidup lebih lama daripada lebih kurang lah, bukan syak beli 100 tahun. Maknanya perlu ada pembaharuan, perlu ada reformasi, perlu ada tajdid. Sama ada anda membesar dengan rakan yang boleh menjadikan anda sebahagian daripada negara besar, ataupun anda terus mengecil, macam kedudukan Israel. Bagaimana Israel berhadapan dengan suatu, kita katakan, kalau sekiranya negara-negara Arab itu memilih untuk tidak berperang, tetapi memilih untuk mengadakan peperangan tamadun, maka pada pandangan saya, semestinya Israel akan kalah dalam tempoh 100 tahun. Orang Israel walau bagaimana cerdik sekalipun, tetapi berbanding dengan sejarah tamadun Arab, Egypt dan sebagainya, tentu mereka itu berhadapan dengan masalah. Tetapi Israel memang betul-betul struggle untuk menjadi sebuah negara besar, bukan lagi menjadi sebuah city state. Itu pilihan yang ada pada negara seperti Brunei dan Singapura. Pada pandangan saya lah, Cik Arun. Ya, betul juga tu. Dari segi kekayaan, mungkin mereka tidak akan bermasalah. Kata orang, pokok saintis ni dia kata, ada vacuum yang ditinggalkan oleh petrol dan ia akan menjadi sumber hidrogen yang amat hebat. Maka negara-negara pengeluar minyak sekarang ini mungkin pada suatu waktu akan menjadi negara kaya juga bila mereka itu mendapat kuasa yang dinamakan hidrogen yang akan lahir daripada vacuum yang terjadi kerana minyak itu dikeluarkan. Ini kita bualan kedai kopi kita, Cik Arun, hari ini kan? Ya. Kalau kita ambil Israel, itu satu model yang menjadi model yang bagus dalam konteks bagaimana dia boleh survive. Dia boleh survive di tengah-tengah kekuatan dunia Arab, ya, dengan kekayaan dan juga kalau lihat dari tamadun dulu itu. Jadi di situlah, ya, apakah kita boleh nak meramalkan, ya, Singapura atau Brunei, ya, akan mengambil langkah ataupun pendekatan, ya, seperti mana Israel itu, tetapi Israel itu dia merasa dirinya diancam, jadi dia mesti, ya, menerima ancaman itu dengan membina kekuatan, ya, tak kira kekuatan itu dalam konteks kebergantungan dia kepada kuasa besar ke, ataupun keupayaan dia untuk menjadi satu bangsa yang berinovasi, yang kreatif, ya, supaya dia dapat meneruskan survival dia, ya, dalam kancah di kalangan dunia Arab yang menjadi musuh kepadanya itu, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana secara lembutnya, secara diplomasinya dia berjaya menggendur negara-negara Arab, ya, dari segi sudut penentangan permusuhan itu dengan melihat pada proses normalisasi, ya. Kita melihat Saudi pun sudah pun, ya, cenderung, maksudnya sudah pun mengadakan, ya, hubungan
yang telah mengurangkan ketegangan permusuhan dengan dunia Islam, ya, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar dan sebagainya itu, maka kecerdikan dia, ya, melihat kelemahan orang Arab ini dengan dia membina kekuatan mereka itu dengan secara yang begitu dapat mengurangkan musuh-musuh dia. Jadi di situ kalau melihat apa nama tu kebijaksanaan dia itu dia ada kat situ. Jadi Cik Arun, ya, kalau ditanya, Cik Arun tanya, orang tanya Cik Arun, mana hebat antara Qatar dengan Saudi sekarang? saya tak ada maklumat tentang kedua-dua negara itu di antara Qatar dengan Arab Saudi, ya. Tapi Arab Saudi ini dia ada keberanian, ya. Qatar sebuah negara macamlah Brunei. Brunei, ya. Arab Saudi macamlah negara yang lebih besar pada Malaysia sekarang. Ya. Mana lebih hebat? Kalau di sudut keberanian, ya, sama ada benda itu positif ataupun negatif, ya. Tapi ada keberanian untuk keluar daripada apa yang dikatakan kepercayaan, pegangan tradisional orang-orang Saudi itu. Ya, tapi ialah bagi kita menilai, ya, benda itu bagi orang Islam kalau masuk benda-benda yang negatif seperti banyak perkara-perkara konsert dan sebagainya itu dia akan memusnahkan, ya, maruah Saudi itu sebagai penjaga haramain. Jadi kita tidak, tapi di situ kita lihat, ya, Muhammad bin Salman tu maksudnya dia ada keberanian, ya, untuk nak melihat visi dia itu, ya, visi 2030 itu untuk nak menjadikan Saudi itu tidak lagi bergantung kepada hasil minyak. Jadi kita lihat pembaharuan, ya, sama ada pembaharuan itu sifatnya positif ataupun negatif, ya. Yang negatif tu dia cuba untuk nak menjadikan, ya, nilai-nilai Barat itu bawa masuk, ya, ke arah ke Saudi. Jadi itu, ya, di antara perkara yang kemungkinan, ya, tidak disukai, ya, oleh orang Islam, ya, sama ada di Saudi ataupun seluruh dunia, ya. Karena penghormatan kepada Saudi itu mereka sebagai penjaga haramain, semestinya memperlihatkan, ya, nilai-nilai Islam, ya, yang dapat dipertahankan di situ. Jadi sama ada keberanian itu membuat hasil yang positif ataupun negatif, maka dia terpaksa, ya, melakukan. Kerana apa? Kerana selama-lamanya dia tidak boleh bergantung kepada hasil minyak untuk dia terus survive sebagai sebuah negara. Okey, Cik Arun. Kemunculan Nusantara sebagai ibu kota baru, ibu kota yang baru kepada Indonesia, yang begitu hampir dengan Kuching, dengan Sarawak dan Brunei, dan tidak begitu jauh juga dengan Sabah dan sebagainya. Apa kesannya terhadap perkembangan politik kenegaraan dalam dunia sebelah sini? Okey, Jokowi cuba untuk nak membina satu negara hebat, ya, dalam tempoh 20 tahun. Mengapa semestinya berpindah ke daerah Borneo? Dari segi faktor geografi, Jakarta itu tidak dapat lagi menampung, ya, kepadatan sebagai satu pusat pentadbiran dan juga pusat ekonomi. Dari segi geografi, ya. Dan yang keduanya, Jakarta itu selalu bermasalah dengan banjir, ya, dengan gunung berapi, dengan ketidakstabilan muka bumi misalnya, ya. Dan lagipun dia sudah sampai kepada kemuncaknya. Dari segi geografinya lah, ya, itu di antara alasan bagaimana dia terpaksa memindahkan. Mengapa tidak berpindah ke Sumatera ataupun Sulawesi? Itu dari segi kita boleh melihat dari segi aspek politik dan sebagainya. Dalam usaha untuk membina satu negara bangsa Indonesia yang berpengaruh, dia mesti nak melihat satu center, ya, satu center yang seolah dia mengawal kedudukan Nusantara ini, ya. Di situ dia akan lihat
bahwa kedudukan yang strategik ya yang berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, dia telah meletakkan suatu identiti yang begitu strategik dari segi politiknya untuk menggambarkan bahawa kekuatan ya sebagai satu ibu negara baru itu memang betul-betul strategik dalam satu lingkungan ya, negara-negara di Nusantara ini. Jadi soal untuk nak menggambarkan Borneo itu tanah masih banyak ya, dengan terbinanya ibu negara baru itu dia dapat mengembangkan ya ekonomi, sektor ekonomi, pertumbuhan ya di Kalimantan misalnya, dan ya dan juga dia dapat dari segi kedudukan politiknya itu pun dia akan menjadi center ya, dia akan muncul sebagai suatu kuasa ekonomi baru ya. Jadi dalam tempoh 10 tahun nanti ya Malaysia, Thailand dan sebagainya akan ketinggalan berbanding dengan apa yang divisikan oleh Jokowi ya untuk membina satu negara yang besar ya dalam lingkungan dalam ASEAN ataupun di kawasan Nusantara itu. Jadi dari segi pertimbangan politiknya kita boleh melihat bahawa bagaimana kebijaksanaan Jokowi untuk meneroka satu idea baru ya yang tidak selama ini berpusat kepada Jakarta sahaja ya. Jadi dengan wujudnya satu kota raya yang baru, satu bandar yang baru sebagai satu ibu negara, jadi ya kemungkinan jangka masa 10 ataupun 15 tahun lagi itu dia akan menjadi satu pusat tumpuan, pusat rujukan ya kepada perkembangan ya dari segi ekonominya, dari segi pendidikan dan sebagainya ya. Jadi kerana dia merupakan negara ibu kota yang baru, sudah semestinya dia memikirkan ya kriteria-kriteria sebagai suatu kota yang hebat ya, yang menjadi rujukan ya seperti mana yang kita lihat di London pada suatu masa dulu ya. Jadi London itu bagaimana orang berkiblat ya dari segi kekuatan ekonomi, pendidikan. Jadi semua orang tumpu kat sana. Jadi Indonesia ini juga ya boleh mengambil contoh dari segi sejarahnya ya untuk membina dunia baru ya dengan membina suatu kawasan yang paling strategik untuk dijadikan sebagai satu ibu kota yang baru. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Maksudnya dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kalau kita hanya persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah. Ya. Sejarah. Kita tidak ada keberanian untuk bangun. Ya, tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggambeling kekuatan itu. Ya, kalau walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya, tetapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai satu bangsa yang hebat, ya, membangun dengan satu bahasa, dengan ya sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, ya, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, ya, orang apa nama di Betawi dan sebagainya, Jawa,
Tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggembelingkan potensi yang ada, di situ satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Apakah orang Jawa akan menerima hakikat bahawa kepimpinan Indonesia itu sepatutnya berada di tangan orang Jawa dan bahawa ibu negara Indonesia itu sepatutnya berada di Jawa? Itu dinamakan warisan daripada Majapahit sejak berkurun-kurun lamanya. Kalau kita bernostalgia kepada sejarah, kemungkinan kita tidak berubah. Kita tidak dapat membina suatu pemikiran yang baru. Kita berada pada nostalgia sejarah, yang mana nostalgia sejarah itu mengikat kita daripada terus ke hadapan. Jadi orang Jawa pun dia mesti melihat tentang perubahan-perubahan yang mereka tidak boleh lagi terikat dengan sejarah dulu. Kerana pada zaman moden ini, keperluan-keperluan manusia ini berbeza. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi cabaran-cabaran sains dan teknologi dan sebagainya. Jadi kalau masih terikat dengan nostalgia sejarah, kerajaan kegemilangan kerajaan Majapahit ataupun Sriwijaya yang dulu, tetapi kelebihan mereka ini iaitu dari segi sejarah mereka itu dapat mengekalkan budaya tradisi mereka itu. Jadi itu di antara kesan, impaknya bagaimana jati diri mereka tentang budaya, tentang seni, tentang maksudnya nilai-nilai kesenian tradisional. Itu yang tidak terdapat pada bangsa kita ini. Ada pada kita pun kita terlalu longgar. Tetapi kalau kita melihat kepada model-model kesenian, tiang, kita lihat lapangan terbang dia, kan? Dia tidak moden, seperti mana yang kita lihat ni di negara-negara yang lain. Dia ada nilai kesenian, nilai kesenian Jawa, tradisi mereka itu, pada bangunan, pada tempat-tempat, yang sebagainya. Jadi di situ kekuatan, sejarah mereka itu, mengambil nilai, dan di situ sudah tentunya ada nilai-nilai perniagaan, ada nilai komersial, pada nilai-nilai seni, yang dipertahankan oleh bangsa Indonesia itu. Cik Arun, Ya. Pada zaman pemerintahan Jepun, kerangka yang dikemukakan oleh pemerintahan Jepun pada waktu itu memperlihatkan bahawa Sumatera adalah suatu daerah yang rapat dengan Melaya, yang berarti bahawa Sumatera itu dalam konsep Malaysia kita sekarang ini adalah sebahagian daripada Malaysia. Maksudnya itu, mana kalau kita membuat percaturan semula, maka Melaya mempunyai daerah yang lebih rapat dengannya, iaitulah Sumatera. Dan oleh kerana itu hubungan orang Melayu dengan orang Sumatera dianggap sebagai lebih rapat daripada unsur-unsur Indonesia yang lain. Tidakkah ini juga boleh mempengaruhi pembinaan masa depan negara di sebelah ini? Dan saya teringat kepada apa yang disebut sebagai rancangan mengadakan hubungan secara terus jambatan ke terowong ke di antara Semenanjung dengan Sumatera, yang dianggap sebagai boleh merapatkan hubungan antara negara-negara di sebelah sini, khususnya antara Malaysia dengan Indonesia. Penat ke Cik Arun? Ya, tak apa. Kita melihat dari segi sejarah zaman dulu, tentang hubungan kerajaan Riau Pasai dengan kerajaan Melaka. Jadi pada masa itu kemungkinan ialah belum tidak ada penjajahan dan sebagainya. Walaupun ada penjajahan, tetapi hubungan yang akrab di antara raja-raja di tanah Melayu ini dengan kerajaan Sumatera. Dari segi geografinya mungkin dekat saja, kan? Dalam setengah jam pun sudah boleh sampai dah.
Ya. dengan buat laju. Jadi kita lihat banyak penghijrahan orang-orang di Sumatera datang ke Malaysia dan akhirnya membina penempatan-penempatan, akhirnya membina masyarakat Malaysia ini yang asalnya daripada Indonesia. Jadi dari segi pada masa itu dari segi politiknya dia tidak menjadi apa-apa halangan, ya. Jadi sebab dari segi perkembangan ekonomi, dari segi perhubungan kerajaan, dari segi perkembangan ilmu, ya, tulisan-tulisan Raja Haji Ali, tulisan-tulisan daripada maksudnya, ya, alim ulama daripada Palembang, daripada Sumatera, daripada Aceh dan sebagainya itu, ya, dia menjadi suatu perkara yang begitu dekat, ya, dengan hati masyarakat Melayu, ya. Tambah-tambah lagi ketika itu kekuatan Islam itu mula menapak. Jadi dari segi sejarahnya kita tidak melihat apa-apa yang dapat menyekat, ya, hubungan itu, ya. Jadi kalau idea untuk kita nak membina jabatan dan sebagainya itu yang dapat mendekatkan lagi Malaysia dengan Indonesia misalnya, merupakan satu tindakan yang amat positif, ya, dalam kerangka untuk membina kekuatan, ya, yang memberi sokongan kepada idea-idea untuk nak mengembalikan Nusantara ini sebagai pusat kegemilangan Melayu dan Islam. Tapi kalau kita tidak bersedia, ya, kita hanya menjadi pak turut, ya, kepada orang yang lebih dominan, yang lebih maksudnya mempunyai idea-idea yang besar, ya, seperti pimpinan yang ada sekarang ini, ya, Jokowi dan gerakan intelektual itu melihat persoalan ini. Jadi kalau kita terus bersengketa, ya, dengan dalam pilihan raya yang kurang sebulan ini, maksudnya kita tidak melihat ke semua itu. Kita hanya melihat survival politik parti masing-masing, ya, tanpa ada idea yang besar, tanpa ada agenda yang besar, ya, untuk mengembalikan kegemilangan, ya, dari segi sejarah dan juga jati diri Melayu itu sendiri. Cik Arun, ya, kalau Jokowi mempunyai hasrat untuk menghidupkan kembali kerajaan Majapahit dengan mengadakan satu pusat ibu negara yang baru, suatu negara Majapahit yang walaupun berpindah ibu kotanya, tetapi sifat kejawaannya adalah jelas dan akan menjadi ketua, menjadi pemimpin kepada seluruh Indonesia Raya yang ada pada masa hadapan. Tetapi tidakkah wajar bagi Kuala Lumpur dan Medan supaya memikirkan untuk juga kembali kepada kerajaan Sriwijaya yang asasnya ialah Sumatera dan Semenanjung, iaitu dengan melonggarkan peraturan-peraturan immigration di antara Medan dan Kuala Lumpur supaya kita boleh lebih berinteraksi berbanding daripada masa-masa yang lalu. Jadi tidakkah ini memberi faedah yang banyak kepada orang di Malaysia ini, terutama sekali Semenanjung, dalam hal-hal bina rupa bangsa, dalam hal-hal membentuk ekonomi, dalam hal-hal kestabilan pelayaran di laut, Selat Melaka dan sebagainya. Dan tidakkah ini suatu perancangan yang baik dan ura-ura untuk mengadakan jambatan ataupun terowong yang diura-urakan di zaman Tun Mahathir dulu perlu dihidupkan kembali. Bagaimana Cik Arun? Daripada kita nak buat jambatan bawah tanah yang menghubungkan antara Pulau Pinang dengan tanah besar. Ya, idea ini tidak kita mesti perkembangkan, ya, dalam keadaan dominasi kuasa-kuasa besar yang lain, ya, seperti China, Amerika, Rusia dan lain-lain lagi, ya, yang kalau kita tidak melihat dari segi jangka masa panjang survival negara ini atas satu nama bangsa, biarlah
kemakmuran itu kita nikmati bersama, ya, di kalangan orang-orang Nusantara yang asal, ya, darah Melayu dan Islam ini, ya. Jadi kalau kita mengambil pendekatan untuk mengasingkan diri, maka pihak lain, ya, yang akan mengambil kesempatan. Kita lihat berapa banyak pelaburan Cina masuk ke Indonesia, ya, berapa banyak pelaburan Cina masuk ke Malaysia dan juga di negara-negara di Sri Lanka, di Afrika dan sebagainya. Jadi paling kurang kita membina jaringan kekuatan, ya, dengan idea-idea seperti mana yang Datuk sebutkan tadi itu. Paling kurang dari segi kesedaran, ya, kekuatan orang Melayu ini, ya, dari segi aspek-aspek yang boleh kita lakukan dalam bentuk kerjasama, persahaman, ya, dari segi ekonomi, ya, dari segi politik, ya, pendidikan dan sebagainya. Tapi adakah kita ada idea ini untuk nak memikirkan perkara-perkara besar ini selain daripada kita tumpu untuk nak mendapatkan kuasa dalam lingkungan kita yang kecil dan tidak ada agenda besar untuk nak membina, ya, suatu kekuatan politik perpaduan di kalangan orang-orang yang telah sedia ada sekarang ini. Jadi kalau, ya, orang Indonesia sudah ramai kat Malaysia, tanpa orang Indonesia saya rasa sektor pembinaan kita terjejas teruk, ya. Jadi sektor-sektor perniagaan dan sebagainya. Jadi kekuatan ini kita sudah maksudnya ada hubungan, ya, secara tidak langsung dari segi ekonomi. Kita perlu kepada tenaga kerja Indonesia, ya, untuk merancangkan pembangunan prasarana kita di Malaysia. Cuba Datuk bayangkan kalau tidak ada pekerja-pekerja daripada Indonesia yang datang untuk membina bangunan, untuk membina hotel, untuk membina pangsa puri dan sebagainya, sejauh manakah kita dapat menggunakan tenaga tempatan ini untuk nak merancangkan prasarana yang, ya, kita sedang hadapi ini. Okey, Cik Arun. Ya. Apakah lebih baik kita menyelesaikan perbalahan kita dengan Kesultanan Sulu daripada kita terus berbalah bertelingkah sampai kepada Mahkamah Antarabangsa dan sebagainya, sedangkan Kesultanan Sulu itu adalah sebahagian daripada Kerajaan Melayu Raya dan Nusantara yang dulunya merupakan suatu kesultanan besar. Apa yang berlaku sekarang ini, perbalahan antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu semakin membesar kerana diprovokasikan oleh kuasa-kuasa intelektual yang terdapat di Eropah. Okay, Mana Cik Arun? Kalau kita lihat dari segi nilai politik, kepentingan Kesultanan Sulu ini kepada politik Malaysia itu dari satu aspek. Yang keduanya, kedudukan Sulu dalam wilayah Filipina misalnya. Bagaimana status kedudukan dia? Ya, jadi ini yang menjadi masalah implikasi dari segi politik. Ya, kalau kita lihat dari segi ekonomi, kemungkinan Kesultanan Sulu itu tidak membawa apa-apa impak sebenarnya. Tetapi dari segi nilai politik, jadi orang Malaysia ini, maksudnya pemimpin politik Malaysia ini, barangkali Kesultanan Sulu itu menjadi masalah, ya, yang menjadi masalah dari segi sejarahnya, ya. Nah, sebab itu kemungkinan kita melihat tidak ada nilai, tidak ada impak politik untuk kita memberi maksudnya tumpuan, fokus, ya. Sebab masalah kita dalam negeri pun berlambak-lambak, ya. Jadi kenapa kita nak cari satu benda yang di luar, ya, tambahan pula yang perkara yang mencari hati kita selangan di Lahad Datu dan sebagainya itu, ya, memberi kesan yang buruk. Jadi barangkali dari segi politiknya tidak membawa apa-apa impak ataupun signifikan. Tetapi kita tidak tahulah sama ada seperti mana yang Datuk jelaskan tadi itu, nilai apa sebenarnya Kesultanan Sulu itu.
dari kacamata orang politik. Adapun dari sejarahnya ke, adakah mereka ada wilayah yang otonomi? Adakah mereka ada peluang-peluang kerjasama dari segi ekonomi dan sebagainya? Ataupun hanya sebagai suatu kenangan sejarah yang diabaikan? Jadi kalau Datuk membangkitkan isu tentang ini, Datuk lihat dalam konteks yang macam mana? Supaya kita membuka mata orang politik sebagai satu nilai kesultanan dari sudut sejarahnya, ya, yang ada peranan pada masa yang dahulu, ya, tentang kedudukan mereka di Sabah dan Sarawak, dan akhirnya ya mereka dipinggirkan. Okey, kita masih tertinggal satu lagi sudut, iaitu jauh di sana kita ada Kesultanan Patani. Ini pun pada pandangan saya perlu digerakkan, dan Kuala Lumpur perlu memainkan peranan yang besar untuk menimbulkan kembali hubungan antara Patani dengan Melayu Raya ataupun Nusantara kita, supaya kita lebih baik berfikir macam Cik Arun kata tadi, berfikir besar untuk mengembalikan kekuatan kita yang sebenar daripada kita berkelahi antara UMNO yang sekecil itu, PAS yang sekelumit itu, Bersatu yang sekecil itu, seolah-olah macam mereka ini masing-masing akan membina sebuah negara sebesar Asia Tenggara dari segi gempa perbalahan antara satu sama lain. Apakah tidak lebih baik mereka itu berfikir lebih luas daripada kepompong yang ada pada parti politik daerah masing-masing? Haji Hadi tidaklah bercakap tentang itik yang patah kaki. Zaid Hamidi tidaklah bercakap tentang Port Lebay, Kederah dan sebagainya yang tidak ada nilai intelektual. Apa tu yang lain-lain juga begitu. Jadi kalau kita lihat, sebelum kita tutup, Cik Arun, Okay. Kalau Jokowi telah memulakan semangat Majapahit yang boleh membangunkan sebuah ibu kota Nusantara dekat dengan Pontiac. Kemudian kalau apa yang disebut sebagai tadi, semangat Sriwijaya boleh menjadi penghubung antara Sumatera dengan Melaya. Kemudian Kesultanan Brunei boleh menjadi asas kepada penyatuan antara Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu yang asalnya satu di bawah Kesultanan Brunei. Dan kita ada lagi apa yang disebut sebagai Kesultanan Patani dan sebagainya. Dan semuanya ini merupakan daerah Nusantara. Tidakkah kita mempunyai peluang untuk berfikir secara lebih besar, dan tidaklah sekadar setiap daerah seperti Sabah dan Sarawak sekadar berfikir untuk mencari hak saya dengan cara memencilkan diri, menuntut hak-hak itu otonomi dan sebagainya. Artinya bukan arti mereka tidak sepatutnya menuntut hak otonomi, tetapi dalam kerangka negara besar Nusantara ini, semua orang mendapat lebih daripada yang kita tuntut sebagai otonomi masing-masing. Boleh Cik Arun simpulkan dan kita boleh tutup perbincangan kita pada hari ini dengan persoalan saya lontarkan tadi, supaya perbincangan kita pada minggu-minggu yang akan datang akan memperincikan apa yang kita perkatakan secara perbualan kedai kopi kita pada hari ini. Dan kita harap rakan-rakan kita yang terdiri daripada ahli sejarah, daripada ahli politik, daripada ahli strategi dan sebagainya boleh bersama kita untuk melihat apakah mentaliti yang ada pada kita semua apabila kita mengisytiharkan pilihan raya, dan untuk apa kita akan capai melalui pilihan raya ini. Objektif kita untuk sekadar menjadi Perdana Menteri atau untuk membina bangsa besar untuk negara kita, untuk bangsa kita,
dan untuk umat kita. Sela tutup, sela uraikan buat kesimpulan terakhir. Okey, Datuk telah menyentuh idea-idea yang besar tentang kegemilangan ataupun dari segi bagaimana pencapaian orang Melayu dalam perkembangan daripada dulu di Nusantara ini, kewujudan kerajaan Majapahit, dan kemudian kerajaan di Kesultanan Patani, Sulu dan sebagainya itu, ya. Jadi kalau kita pemimpin-pemimpin politik kita mempunyai idea-idea yang besar, ya, ini sudah pasti memerlukan suatu stamina yang tinggi dari segi political will, ya, untuk nak melihat, ya, satu ketermelangan ataupun sejarah baru ataupun tamadun baru dibina dalam lingkungan Nusantara ini, ya. Saya kira di Indonesia tidaklah menjadi satu masalah untuk kita nak mengadakan, ya, hubungan membina semula tamadun Melayu ini, ya. Cuma dari segi persatuan diplomatik, ya, kita dengan Kesultanan orang-orang Melayu di Patani, di wilayah Patani dan beberapa wilayah lain yang asalnya, ya, daripada orang Melayu Islam, ya. Jadi itu kemungkinan dari segi hubungan diplomatik yang menjadi masalah, ya. Tapi kalau dari segi membina kerjasama kekuatan dan sebagainya untuk kepentingan bersama, saya rasa kita tidak menjadi masalah. Cuma idea itu memang bagus, tapi realitinya itu kita tengok, ya, sejauh mana orang-orang di Patani, orang yang bertanggungjawab, ya, pertubuhan pembebasan Patani, ya, Ulu itu, ya, apakah mereka itu nak kekal dengan perjuangan mereka seperti itu, ya, sampai bila, ya. Jadi itu di antara persoalan-persoalan yang kita lihat yang boleh menjadi halangan-halangan yang besar dari segi diplomatik misalnya. Tapi seperti mana yang saya jelaskan tadi, bahawa kalau kita tidak ada sifat negarawan di kalangan ahli-ahli politik kita, tidak ada idea-idea yang besar untuk memikirkan perkara-perkara berkaitan dengan sejarah dan tamadun, yang kita hanya fikirkan tentang survival politik kepatian kita yang sempit. Jadi kita tidak akan dapat memikirkan benda-benda seperti ini sebagai satu agenda yang besar yang seharusnya kita tangani, ya, ketika kita berhadapan dengan cabaran-cabaran dunia yang berubah. Jadi itu saja, Datuk, untuk saya petang ni. Ya, terima kasih Cik Arun. Saya rasa kita telah mencapai objektif. Sama ada dapat diselami oleh semua para pendengar kita atau sebaliknya, itu terserah kepada masing-masing. Jadi saya tidak nak membuat apa-apa kesimpulan, tetapi Cik Arun telah membuat kesimpulan. Sebagai step pertama, orang politik di Malaysia sekarang ini perlu keluar daripada kepompong politik kepartian yang sempit masing-masing dan cuba berfikir secara yang lebih besar. Sebenarnya politik itu hanya sebahagian kecil daripada proses pembangunan bangsa dan pembangunan umat, dan kita ada aspek-aspek lain lagi yang boleh menjadi asas. Kalau kita sudah mengalami kehancuran dari segi politik, kita masih ada lagi apa yang disebut sebagai aspek intelektual, aspek budaya, aspek ekonomi dan sebagainya. Dan saya melihat daerah-daerah ini, terutama sekali misalnya daerah-daerah seperti Patani, iaitu Selatan Thais sekarang, begitu juga Indonesia, dan malah saya rasa Brunei sekalipun, walaupun lebih memilih untuk berdiam diri, tetapi kemajuan yang ada di Brunei Darussalam itu boleh menunjukkan kepada kita bahawa dalam satu jangka yang tidak lama, mungkin sebuah negara yang macam Qatar akan lahir dalam daerah seperti itu. Kalau sekiranya Brunei mempunyai perancangan yang lebih baik, maka alangkah baiknya kalau sekiranya
apa yang kita lakukan pada hari ini dalam satu kerangka besar untuk kembali kepada suatu yang walaupun merupakan sejarah tapi boleh direalisasikan kerana bangsa Melayu masih lagi merupakan suatu bangsa besar, cuma dipisahkan oleh batas-batas geografi dan batas politik yang kita sendiri bina pada hari ini. Akhir sekali saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Cik Harun yang cukup sabar melayan celoteh saya pada hari ini, dan kita akan meneruskan perbincangan ini, Cik Harun. Okey. Walaupun kita katakan tidak ada seorang yang lain membantu kita pun, kita akan meneruskan perbincangan ini sehinggalah orang politik tamat merebut kursi melalui pilihan raya masing-masing. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.